Begitulah cara kami mengingat, begitulah cara anak-anak mengingat mak dia. Memori itu sangat valuable, sangat menilai untuk saya. Jadi saya tak nak buang-buang, padam semua memori, okey move on. Saya boleh move on, saya boleh buat kerja, saya boleh apa benda semua, tapi memori itu saya nak tetap ada. Okey abang. Minta maaf soalan sensitif lagi lah. Macam selepas bila arwah mak diorang dah tak ada kan. So, macam sepanjang 3 tahun tu mesti anak akan bertanya, mak mana, walaupun kita dah explain, diorang akan tanya lagi. Lepas tu walau kita dah bawa tengok kat mana kubur dia apa semua. So macam nak explain tu saya faham susah, tapi abang macam mana keadaan tu sebenarnya? Bab pertanyaan ni saya rasa mungkin dalam 3 bulan pertama itu yang saya banyak kena jawab. Tapi selepas tu dia dah sebenarnya dia faham. Dia dah tahu mak dia tak ada. Cuma bagi dia tu tak ada tu macam yang nombor 2 tu, bagi dia tu tak ada sekejap. Nanti boleh pergi ambil balik. Dia macam tu. Jadi kalau nak ikut berapa kali tu memang saya tak ingat. Tetapi of course yang nombor 1 dia shutdown. Dia tak pernah tanya, tak akan tanya, tak bercakap. Kita bawa pergi hospital, psikiatris, psikologis. Dalam masa 2 tahun saya balik ke SUKM bawa anak saya yang autism yang pertama tu. Memang dia takkan sentuh langsung pasal mak dia. So bila doktor tanya je, okey macam mak je, dia akan terus tukar topik, ataupun dia suka bangun dia akan lari, so dia mengelak. Tetapi bila kita dalam kereta tengah drive kan, tiba-tiba adik dia tanya, okey, is our mummy, no? So dia akan samput lah, dia kata okey mami dah tak ada, mami dah die. So bila adik dia tanya, okey boleh tak kita jumpa mami lagi? Dia kata not impossible, not now. Dia kata mungkin nanti but not now. Dia kata mami dah tak ada, mami dah. So dia bercerita kepada adik-adik dia. Jadi memang kerap, even sampai sekarang pun dia tak tanya lagi dah. Dia tak tanya mami mana, dia tak tanya. Cuma kadang-kadang saya dengar dia bercerita sesama dia. Dia kata sekejap lagi saya cakap kat abang, I miss mami. Dan dia ceritalah, mami, ingat tak mami itu mami punya baju, ini mami punya bag semua. So dia bercerita-cerita macam tu. Pernah sekali lah dia tanya abang dia kata mami kat dalam tu, dia kata ada peti ais tak? Ada ni tak dekat. Kalau mami lapar macam mana nanti apa semua. So dia berdiskus sama dia. Kadang-kadang bila dalam kereta, bila dia tanya kan, bila dia bercakap satu, saya akan sampuk lah. Mami tak ada nanti, tapi adik abang semua kena jadi good boy, kena selalu doa. Macam mana nak doa kat mami? So dia pun doa simple lah saya ajar kat dia orang kan. Ya Allah, sebab dia orang cakap putih kan. Sesama dia dengan saya pun, walau saya cakap Melayu pun dia tetap cakap putih. Jadi saya selalu ajar doa orang putih lah kat dia orang. So dia selalu pergi kubur pun dia cakap, Ya Allah, please forgive my mommy and put her into syurga. So itu je lah. So bila setiap kali dia teringat bercakap semua, saya kata okey, doa lah kan kat mami kau nanti bila kita dah ni semua, so kita berjumpa. So alhamdulillah sekarang ni dia dah faham, dia dah jelas. So dia pun dah terima kenyataan yang mami dia memang dah tak ada. Cuma yang sulung tu lah, mungkin waktu selepas tahun yang kedua, barulah dia bercakap, baru dia leluh kat saya. Dia datang, dia pegang tangan saya, dia cakap, I miss mami. Dengan bergetar, saya pegang tu dia bergetar, dengan mata dia berkaca, dengan dia bergetak bibir, dia kata dia miss mami dia. So saya tahulah, doktor pun kita tahu dia menyimpan. So bila dia menyimpan tu dia dah lah autism. Bila dia menyimpan macam tu, so dia tak reti, sebab memang dia jenis cara tak reti meluah. So sekarang ni kita dah buat terapi untuk dia belajar express. So bila tak boleh express itu sebab dia memusnahkan itu ini dan sebagainya, sebab dia tak boleh nak express dia punya tu. Itu sajalah. Baik, tapi adik dia alhamdulillah dah faham, dah jelas. Adik dia pun selalu cakap rindu mami, kita pergi kubur. Dia pergi kubur. Dia selalu lah. Abang dia kalau pergi kubur je dia tak nak. Dia kata nanti saya sedih, nanti saya akan semua dia tak nak. So dia akan tunggu dalam kereta. Kalau doa pun dia tunggu dalam kereta, dia tak nak pergi sebab dia kata dia sedih.
Yang kecil sekali baby tu, yalah dia tak tahu apa daripada 7 bulan. So orang cakap mami, dia pun mami. Oh tengok gambar tu mami. Okey, dia tak ada kan dia punya tu. But dia tahulah okey gambar tu siapa mami dia. Bila orang cerita pasal mami, dia dapatlah gambaran mami dia macam mana. Tapi dia sendiri experience tu saya rasa tak adalah. Dia tak adalah kalau cakap oh I miss mami semua tak ada. Tak macam yang kedua. Yang nombor 2 lah yang paling selalu cakap pasal mak dia. Tapi macam Cik Karol, yelah sebab kecil lagi kan, so macam diorang mesti nak kenal mami dia macam mana apa semua. Pernah tak Cik Karol macam duduk dengan orang baring sebelum tidur tu, okey, bercerita, okey mami dulu dia macam ni, dia seorang yang macam ni apa semua, pernah tak ada momen macam tu? Kita selalu bercakap, tapi orang kata nak kata terlalu detail sebab anak-anak ni dia yang biasalah yang nombor 1 nombor 2 sebab dia ada pengalaman tu, dia dah rasa dah perasaan tu kan. Jadi kita selalu mengimbau benda-benda yang macam kita pernah pergi kat sini dengan mami. Okey, ingat tak dulu mami masak ini, benda gitulah. Kita tak ada cerita orang kata secara karakter mami dia tu kan. Mami dia garang ke mami tu kita tak cerita, tapi kita selalu mengingat balik momen-momen sebab yang sulung tu dia ingatan dia sangat kuat. Kalau kadang saya pernah drive bawa pergi ke hotel, I remember kita pernah duduk kat hotel ni dengan mami dulu. Even waktu umur dia 2 tahun lebih pun memang dia punya ingatan dia kuat. Jadi kita selalu mengingat kembalilah momen-momen macam ni. So bila sebab dalam bilik dekat atas tu barang-barang mami dia semua duduk macam tu lagi. Sebab dia pernah lah kan kita kadang-kadang benda banyak semua saya nak bagi ke kat orang semua ni. Tak boleh, ini mami dia punya, mami ni. So barang-barang yang lain tu mana dekat office semua saya dah bagi ke orang. So yang barang dalam bilik ni bagi saya adalah privasi kami, anak-beranak lah. Ingatan kami itu semua ada dekat dalam bilik tu kan. Jadi barang-barang semua masih seperti yang ditinggalkan dulu, masih lagi macam tu, dan anak-anak suka macam tu. Kadang dia tengok okey, dia pegang baju mami dia apa semua tu. Begitulah. So begitulah cara kami mengingat, begitulah cara anak-anak mengingat mak dia. Tapi bila macam kadang-kadang orang kata kita nak move on tu selalunya lah macam kita nak move on tu kita kena bila seorang tu dah tak ada tu kita akan tukar bilik, tukar apa semua kan. So, macam Cik Karol tu dia memang memasakkan satu bilik tu untuk arwah isteri tu kan. So, macam kenapa? Orang cakap juga sekali gitu, kenapalah ubah sebab orang tak nak memori semua tu kan, semua ubahlah, tukar barang itu, pindah rumah. Setengah orang sampai pindah rumah sebab nak tu. Tapi bagi saya ambil pendekatan yang berbeza. Bagi saya suka kenangan tu. Apa yang ada, apa semua ni itu saya nak sentiasa ingat. Kalau saya pindah rumah mungkin saya lupa. Mungkin anak-anak lupa, mungkin dia tak jumpa baju mak dia, tak ada tengok baju mak dia semua, nanti dia lupa. So bagi saya ingatan ni tidaklah terlalu membebankan saya, tidaklah kata merosakkan saya, tidaklah sampai saya bila ada saya tak pindah, saya duduk orang selalu cakap saya hidup dalam kenangan. Contohnya kan, saya hidup dalam kenangan. Jadi bagi saya selagi saya tidak memudaratkan diri saya, tak memudaratkan diri anak-anak saya, walaupun saya hidup dalam kenangan, kerja-kerja saya jalan, anak-anak tu urus elok, pergi sekolah dan sebagainya, saya rasa tak salah untuk saya. Jadi saya dedicate, rumah ni, apa yang ada dalam ni seperti keadaan asal dia. Adalah ubah-ubah sana-sana sikit penambahan itu dan ini, tapi benda-benda yang masih ada tu saya kekankan. Bagi saya memori itu sangat valuable, sangat menilai untuk saya. Jadi saya tak nak buang-buang, padam semua memori. Okey, move on. Saya boleh move on, saya boleh buat kerja, saya boleh apa benda semua, tapi memori itu saya nak tetap ada. Okey, dah hampir 3 tahun arwah meninggalkan. So, macam nak membesarkan 3 anak lelaki pula tu bukan senang kan. So, macam dengan hashtag Super Daddy tu macam mana Cik Karol besarkan anak-anak tanpa pisahkan kenangan dengan arwah ibu tu? So macam hashtag Super Daddy, seorang Super Daddy besarkan anak-anak sebagai seorang bapa tunggal lah, besarkan 3 anak-anak bersendirian tanpa pisahkan kenangan dengan kasih sayang dengan arwah isteri tu, macam mana? Saya sebolehnya nak anak-anak sampai besar, sampai bila-bila pun dia ingat mak dia.
Sebab budak-budak bila kecil, yang kecil-kecil macam ni, bila dah after mungkin 4, 5, 6, 7, 8 tahun tiba-tiba manalah tahu saya ada jodoh, saya kahwin kan, macam mana nanti dia akan lupa. So saya tak nak benda tu. Walaupun dah besar macam mana, dah sekolah macam mana pun, esok dia dah ada mak baru ke macam mana pun, saya nak dia punya memori dia, saya nak dia punya ingatan dia, saya nak dia sentiasa ingat mak dia. Jadi saya besarkan dengan cara macam ni, which is dengan adanya memento ataupun barang-barang yang dia tengok okey, oh ini pinggan mak dia kan, ini mak dia, ini baju mak dia, so dia sentiasa ingat. So saya rasa itu cara yang saya nak. Mungkin untuk orang lain mungkin berbeza dan sebagainya, tapi saya nak macam tu, dan saya rasa so far tak menjadi masalah untuk saya, tak menjadi masalah untuk anak-anak. Dan saya rasa kasih sayang kami sebagai satu keluarga kan, dan anak-anak bagi saya, walaupun dia tak ada mak, tapi dia bagi dia bukan rasa dia tak ada mak, dia rasa mak dia tu tak ada depan mata. Dia always rasa mak, macam mana nak kata, dia seorang yang ada mak, tapi mak dia tu tak ada dekat dia. Dia macam tu. Macam apa? Selalunya Allah uji seseorang tu sebab dia sayang, dia nak dekat dengan kita dengan dia apa? Tapi ujian ni kadang bila datang bertipa-tipa ni, bukan semua orang boleh bertahan. Dan abang arwah isi meninggal pergi terlebih dahulu, anak-anak masih kecil. Lepas tu anak yang first autism. Macam kadang-kadang bila abang berkongsi dekat Facebook tu, abang sendiri ada cerita bila datang dia punya tantrum tu, abang sendiri tak tahan dah, abang sendiri menangis sebab memikirkan keadaan macam mana. Boleh tak abang kongsi macam mana detik-detik kesukaran nak besarkan anak autism tu, macam mana awareness orang luar tu macam mana? Sebab kadang-kadang bila abang bercerita, orang tak faham. Orang kata kenapa nak hantar anak pergi tadika, macam tak sayang anak. Betul, sebab masa tu pernah kan. So, macam abang explain sikit lah, sebab kadang-kadang bukan semua orang faham keadaan kita tu. Dia nak saya rasa saya boleh nak besar anak ni, dia bukan setakat bagi makan pakai. Okey, nak kena bagi pelajaran, nak kena bagi itu ini. Saya rasa walaupun saya macam supaya dia boleh buat semua, sebenarnya ada benda saya tak boleh buat. Saya tak boleh nak mendidik anak secara formal, tak boleh nak duduk panggil tiga-tiga duduk okey belajar ABC apa ke benda semua ni. Jadi benda ni saya kena minta bantuan. Macam tadilah anak hantar ke tadika, bukan sebab kata saya nak lepaskan tanggungjawab, tidak. Tapi anak-anak di tadika dia belajar. Okey, bila dia balik dia baca doa, makan dia itu ni. Sebab saya sendiri nak mengajar, nak masak-masak, okey baca doa. Dia tak sempat nak buat secara formal, nak secara mengajar tu. Orang kata secara betul-betul. Bolehlah sambil-sambil itu ajar itu, sambil-sambil ni ajar ini, sambil-sambil dah buat kereta, okey ajar 5 campur 6 buat apa benda semua tu boleh. Tapi nak duduk sit down formal tu, dia akan mengambil dia perlukan masa. Okey, saya ni masa bagi saya sangat valuable, sangat berharga. Balik-balik rumah petang tu nak siapkan dia makan, nak siapkan dia nak ni, macam-macam. Bila nak spend saja sejam 2 jam nak duduk mengajar tu, dah tertinggal benda ni, tertinggal benda tu. Jadi first thing saya nak pastikan dia sihat. Okey, cukup makan, cukup pakai. Ini yang penting dulu. Okey, kemudian come that pelajaran apa benda semua ni. So pelajaran ni saya sendiri tak boleh nak buat seorang. Jadi inilah datangnya sekolah dan tadika tadi. Okey, membantu saya. So bila dia dekat sana dan belajar sini, so saya kat rumah tambahkan. Okey, saya sendiri tak boleh nak start buat, dia pergi sekolah tambah. Yang tu dia belajar kat sekolah, dia balik, saya yang tambah. Jadi benda ni kadang-kadang rasa macam mudah je kan hantar sekolah mana. Tetapi berseorangan, dan saya ni sebagai lelaki, jiwa dia tak sama macam perempuan. Walaupun saya ni orang kata emosional juga, dia dah bertukar jadi mak-mak ni kan, dia emosional, dia mudah terasa itu ini, dia rasa penat semua, tapi still saya sebagai seorang lelaki, dia masih ada sifat yang tegas, garang dia tu semua masih ada. Dan saya ingat adik-adik saya semua takut dengan saya. Ada 8 beradik, saya nak sulung.
Okey, anak adik-adik semua tak akan belajar dengan saya sebab takut, sebab saya ni sangat garang. Dan saya pun dengan anak-anak pun dia terbawa benda tu sebab itu karakter dia kan. Kadang saya terlalu garang, saya jadi saya rasa benda-benda ni sekolah lah yang ini tadika yang mengajar bagi pendidikan, dan saya balik saya tambah, saya polish dan sebagainya. Challenge dia bagi saya challenge yang besar dalam untuk membesarkan 3 beradik ini adalah tenaga mental dan fizikal. Saya pernah sakit. Benda yang paling saya takut adalah sakit. Sebab bagi saya kalau sakit ni dah dia tak ada, budak bertiga tu dah tak ada tempat nak pergi. So jadi saya selalu doa, saya selalu jaga, janganlah bagi aku sakit, janganlah bagi aku demam ke apa benda semua. Kalau ini berlaku akan kacau. Dan saya sepanjang menjaga 3 tahun ni sekali juga saya masuk ward. Ini bukan sebab apa, bukan kata saya ni tak ada sakit apa. Okey, alhamdulillah saya ni consider sihat lah. Cuma satu hari saya rasa sakit. Saya rasa Allah matilah aku. Sakit di dada ni kan. Dah tak ada expect apa, you rasa nak sakit jantung nak mati. Rupanya stres. Kadang saya tak ada kenal saya tu stres. Saya duk paksa diri saya kata okey ni. Rupanya saya dah terlalu penat, terlalu stres dan membuatkan saya dapat macam anxiety attack apa dan sebagainya. Itu dia sebenarnya penat emosi ni dia mengganggu fizikal. Dan terpaksa pergi doktor check kat sini. Dah tidurlah dia buat 2 malam. Kan? Jadi saya paling takut kesihatan. Sebab kalau saya takut saya apa pun terjadi tengah malam, macam mana anak-anak semua dan sebagainya. Dan saya kadang orang tengok mungkin kata senang, tapi bagi orang yang pernah duduk. Dulu mak saya, bukan orang lain, mak saya sendiri. Dia kata, ni dia tengok saya kan boleh buat semua, dia kata boleh buat. Tapi selepas 2-3 bulan dia datang, mak saya pun kalau datang saya tak bagi dah buat kerja semua ni. Kadang dia tolong-tolong, saya kata tak apa, saya buat, anak-anak semua tu uruskan. Tapi bila dia tengok tu dia kata, kami orang Kedah ni tak, hang kena menikah lain ni. Kami dia nampak saya penat. Itu kadang-kadang saya balik, kadang-kadang saya tertidur. Kalau dia ada tu kan, kadang saya ambil masa lah balik-balik petang tu, saya duduk sekejap, terlena semua. Dia tahu penat ni memang penat melampau. Bila tengah malam dulu saya menulis buku. Saya ada 6 buku. Setiap tahun saya ada 2 buku sebelum ni, dan tahun lepas saya ada 1 buku. Tapi tahun 2020 saya tak sempat menulis 1 buku. Sebab saya sentiasa menulis buku waktu malam. Kan malam pukul 11-12. Untuk dulu arwah isteri ada, dah tidur semua anak-anak semua, saya cakap saya nak kerja sekejap. Saya tulis, saya ambil masa sejam 2 jam untuk menulis. Tapi sekarang lepas isyak tu bagi anak-anak jom tidur juga dengan saya sekali. Dia punya penat tu kan, ya Allah. Sebab dia bercampur mental dengan fizikal, dengan nak kerja lagi, dengan nak uruskan anak, tambah lagi yang nombor 1 ni, dia punya challenge dia lebih. Jadi itu dia. Bagi saya cabaran utama untuk besarkan ni adalah penat mental fizikal. Saya ni alhamdulillah ada rezeki sikit. So bila ni dia ada duit ni, dia jadi kurang sikitlah beban tu. Yang kalau awak ada banyak benda saya nak cerita, especially anak-anak. 3 tahun saya besarkan dia orang macam yang awak nak, macam yang awak pesan. Saya harap saya dah buat yang terbaik untuk family kita. Saya cuma perlu lebih kekuatan, dan doakanlah saya terus kuat untuk besarkan anak kita.